Berkenaan dengan Ramadan ni, kebetulan Ramadan memang dah nak datang sebulan lagi insya-Allah. Sebenarnya antara benda yang paling penting kita kena buat adalah kita kena tanamkan azam. Azam bermaksud kita berdoa lah. Okey. Dua benda kita doa. Yang pertama sekali, kita berdoa supaya Allah SWT pertemukan kita dengan Ramadan itu sendiri. Okey, sebab tidak semua orang yang Allah SWT berikan peluang untuk bertemu dengan Ramadan. Ada orang yang diambil ajalnya sehingga tidak bertemu dengan Ramadan. Jadi kita kena berdoa mengharapkan Allah SWT pertemukan kita dengan Ramadan. Itu nombor satu. Yang kedua, kita kena doa juga supaya Allah SWT tidak jadikan Ramadan kita sekadar rutin tahunan. Okey, sekadar rutin tahunan kita tak nak. Sebab sayang, semua orang akan lalu Ramadan. Kalau kita hidup memang kita akan lalu Ramadan. Maksudnya kalau hidup 20 tahun, 30 tahun, 30 tahun lah kita bertemu Ramadan. Hidup 50 tahun, 50 kali kita bertemu Ramadan. Tetapi Ramadan yang macam mana yang kita nak? Kan, adakah Ramadan yang biasa-biasa? Kan, kita nak Ramadan yang berkualiti. So kita kena doa kepada Allah SWT supaya Allah perbaiki diri kita. Allah berikan kita peluang untuk beribadah dengan baik. Okey, kesihatan misalkan. Kan, orang yang sihat berbeza dengan orang yang sakit. Nak tarawih, nak solat qiyamul lail, nak, kan, kita kena berdoa supaya Allah beri kesempatan untuk laksanakan Ramadan yang baik. Okey. Kemudian kita kena faham bahawasanya Ramadan ni adalah bulan tarbiyah. Okey, bulan tarbiyah. Kita jelas dari sudut fadilat-fadilat Ramadan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sudut keampunan, dari sudut digandakan pahala. Cuma kita kena faham juga bahawasanya Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Okey, mendidik kita supaya bertakwa. Takwa ni takut. Okey, takut apa? Takut azab Allah SWT. Maka kita didik diri kita untuk meninggalkan apa yang dilarang dan membuat apa yang diperintahkan. Maka lahirlah ketakwaan. Maka di bulan Ramadan ni adalah latihan. Sebab dalam Ramadan kita dilatih untuk meninggalkan benda-benda yang halal. Okey, dalam hidup kita, benda yang halal yang kita boleh buat pada hari-hari lain, di bulan Ramadan tak boleh buat. Contohnya minum air. Kan? Air yang kita minum halal. Dan kita dalam keadaan nak minum, dahaga. Tetapi kita tak minum. Okey, cuba ambil air. Cuba entah ambil air, letak satu gelas dalam depan muka entah ni sebelum buka puasa, pukul 7 sebelum azan. Kan? Cuba kita fikir. Kita nak minum, kita dahaga. Dan air tersebut halal. Kenapa kita tak minum? Sebab kita mentaati Allah. Kan, kita berusaha mentaati Allah Subhanahu Wa Taala supaya berpuasa dengan sempurna. Kan, begitu juga orang yang dah berkahwin, dia ada isteri. Isteri adalah halal bagi dia. Okey, tetapi kenapa dia tidak menggauli di siang Ramadan? Sebab dia nakkan ketakwaan. Betul kan? Jadi itulah bezanya. Kenapa di selain bulan Ramadan kita tak boleh nak tinggalkan benda yang haram, sedangkan kita boleh tinggalkan benda yang halal yang boleh kita boleh buat di bulan Ramadan. Okey, maka kita pada hari ini kita tanamkan niat supaya Allah SWT berikan kita kekuatan. Okey, kita letak niat untuk ubah benda-benda, sikap ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Kita letak target kita sendiri. Nak tinggalkan rokok ke misalkan, yang suka buang masa apa dan sebagainya, kita nak ubah dengan hadirnya Ramadan. Kalau boleh ubah sekarang lah, sebaik-sebaiknya. Tapi kita berdoa supaya Ramadan jadi menjadi pusat latihan kepada kita, supaya habis Ramadan, benda halal aku boleh tinggalkan. Takkanlah benda haram kita tidak boleh tinggalkan. Wallahu a'lam.